Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini Khamis 30 hari bulan Jun 2022 bersamaan dengan 30 Zulqa'dah 1443 waktu Malaysia. Adapun orang di Mekah ataupun dipanggil Arab Saudi, hari ini adalah merupakan 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah sebab dia nampak anak bulan. Maknanya kita akan berbeza dengan dia banyak perkara. Tarikh hari raya dia akan wukuf pada hari Jumaat, raya dia hari Sabtu. Malaysia raya hari Ahad. Jadi ada banyaklah perbezaan sedikit. Maknanya permulaan awal Zulhijjah dia sudah bermula hari ini. Kita awal Zulhijjah di Malaysia besok. Tapi langkah berhati-hati, langkah berjaga-jaga boleh dah kita ambil awal untuk beribadat. Cuma untuk orang Malaysia, dia kena ikut Malaysia tentang puasa hari Arafah, hari raya. Dia kena berhari raya mengikut peristiharan kerajaan Malaysia. Jangan pergi ikut. Nanti tengok orang duk takbir raya Mekah, dia takbir sini juga. Tak apa takbir, tapi solat hari raya tu kena solat bersama dengan kerajaan Malaysia. Jadi sempena dengan kedatangan bulan haji, pada pagi ini kita baca kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat Fiqhiyah Mukhtarah, kisah fiqh ambil daripada hadis tapi dijadikan hikayat, jadi cerita. Menarik cerita ini para jemaah sekalian, insya-Allah. Ceritanya menarik sebab dia berkait dengan perkara yang menarik. Berkait dengan apa? Berkait dengan haji, iaitulah berkait dengan hari Arafah. Hari Arafah atau perhimpunan di Arafah pada musim haji adalah merupakan hari yang rukun haji yang terbesar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu kita kena pergi ke Arafah. Mana kalau orang ni pergi haji duduk Mekah, dia tak pergi Arafah, tak jadi haji. Tidak menjadi haji dia, dan dia tidak dapat haji. La haji mabrur wala haji lain, tak dapat haji sebab dia tak pergi wukuf di Arafah. Maka rukun besar di Arafah ini sebab Allah nak tengok kita berkumpul di satu tempat, iaitulah di bumi Arafah pada hari 9 Zulhijjah. Bila kerajaan Arab Saudi, pemerintah yang menjaga dua tanah haram, mengisytiharkan hari sekian, maka kita kena ikut dia. Jangan ikut hari kita. Kata tak ada, saya nak ikut Malaysia. Jadi orang nak wukuf hari Jumaat, kita pergi wukuf hari Sabtu. Itu tidak timbul masalah itu para jemaah sekalian. Kisah dalam kisah kita ni Al-Hikayatur Rabi'atu Wassalasuna Ba'dal Mi'ah. Hikayat yang ke-134. 134. Apa dia hikayat dia? Rawa Ibnul Mubarak an Sufyan ats-Tsauri an Az-Zubair bin Adi
an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah ini diriwayat oleh Abdullah bin Al-Mubarak, seorang tokoh ulama, nama dia apa? Abdullah bin Al-Mubarak. Dia meriwayatkan daripada Sufyan bin Ats-Tsauri. Dalam dunia Islam ni ada dua Sufyan, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Dari Az-Zubair bin Adi, daripada Anas bin Malik, itu sahabat. Anas cerita kepada kita satu peristiwa besar yang berlaku dalam dunia ini bila, para pelajar, tanda berlaku pada 9 Zulhijjah tahun yang ke-10 Hijrah. Dia panggil hari Hajjatul Wada. Hari Hajjatul Wada maknanya hari haji selamat tinggal. Nabi SAW dia pergi haji sekali je daripada Madinah. Berapa kali Nabi haji? Sekali dari Madinah. Berapa kali umrah? Siapa dia ingat bijak. Umrah berapa kali? 4. Nabi kita pergi umrah 4 kali. Umrah tahun yang ke-6 disekat di Hudaibiyah. 1. Umrah tahun yang ke-7 dia panggil Umratul Qadiyah, umrah menunai janji Quraisy. Quraisy janji nak bagi 3 hari. Tahun yang ke-7 Nabi pergi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga umrah bersama dengan haji dia, Hajjatul Wada. Maaf, sebelum tu. Yang ketiga umrah selepas pembukaan kota Mekah tahun 8. Lepas Nabi buka kota Mekah, dia pergi ke Kampung Hawazin, pergi ke Taif, berkumpul di Ja'ranah, bagi harta perang, kemudian Nabi kita pergi umrah. Itu yang ketiga. Yang keempat, bila? Bersama dengan haji dia ni, Hajjatul Wada. Haji Nabi sallallahu disebut dengan nama Hajjatul Wada, makna haji yang terakhir. Sekali itu ya Nabi pergi pun sallallahu alaihi wasallam. Anas ceritanya panjang. Kalau para jemaah nak tengok sejarah haji Nabi, tengok dalam riwayat Jabir bin Abdullah meriwayatkan dalam Sahih Muslim, dikeluar oleh Imam Muslim. Hadis ini panjang. Cerita Nabi daripada Madinah sampai ke Mekah, sampai selesai mengerjakan haji. Dan cerita kita ni, kata Anas, qala waqafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin. Nabi kita berwukuf di Arafah. Arafah ni ada 2 bacaan. Arafatin. Tengok dalam Quran, dalam buku Mekah ni saya dah tulis cerita Arafah. Tuan-tuan boleh tengok yang ada buku ni, boleh tengok. Dia panggil tempat Al-Masyair. Muka surat 160 Al-Masyair. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa idza afattum min arafatin, apabila kamu berangkat dari Arafah. Arafah tu surah Al-Baqarah ayat 198. Arafat ataupun Arafah, nama untuk tempat yang disebut oleh Allah Ta'ala, fa idza afattum min arafatin, iaitulah kamu apabila kamu berangkat keluar daripada Arafah. Dalam Quran dia sebut arafatin. Ada mengatakan siap yang membeza antara 2 lafaz. Arafah mufrad, Arafat jamak, ada beza. Kalau kata lafaz mufrad, al-hajju Arafah, haji itu iaitulah hari Arafah, maknanya nama hari. Kalau mari lafaz jamak, Arafat makna tempat, bumi Arafah itu sendiri. Bumi Arafah tempat sendiri itu jamak. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku kita ni, muka surat 160 bab Arafah. Bab Arafah. Menarik. Kita tak payah baca buku lagi, kita baca dalam kitab kita dulu. Jadi Nabi kita wukuf di Arafah. Dia tertib dia macam ni. Nabi SAW
dia mari daripada Mina hari Tarwiyah. Dengar cerita ni. Hari 8 nama dia hari Tarwiyah. Tarwiyah ni Nabi kita sallallahu keluar daripada Mekah pergi ke Mina, kumpul di sana 5 waktu salat. Kemudian pagi 9 Nabi kita pergi ke Arafah. Dia berhenti di satu tempat nama dia Batni Uranah. Batni Uranah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Arafah sekarang, sama ada hari umrah ke hari haji pergi melawat, kita akan tengok Masjid Arafah bagi dua. Masjid Arafah bagi dua. Depan duduk di Batni Uranah, belakang masuk dalam Arafah. Jadi maka Nabi salah dia berhenti depan di Batni Uranah, dia solat zuhur dan asar jamak takdim, qasar jamak takdim, maknanya 2 zuhur 2 asar. Kemudian selepas dia solat, Nabi kita berkhutbah salat, barulah Nabi kita berangkat pergi ke tempat dia wukuf, iaitulah dekat dengan bukit sekarang ni terkenal dengan nama Jabal Rahmah. Nabi kita pergi wukuf di Jabal Rahmah, berhenti situ. Dia wukuf macam mana cara? Dengar dia punya. Nabi kita duduk atas unta dia, berdiri diri atas unta. Dia nak suruh orang nampak. Jadi sahabat-sahabat yang lebih 140,000 orang, jangkaan jemaah haji pada masa tu 140,000 orang. Jadi semua duduk tengok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi buat. Maka Nabi kita berdoa. Dia berdoa macam ni, dia panggil kasti'taf, macam orang meminta. Gitu dia panggil doa. Kalau doa istisqa minta hujan, itu doa rayuan, kita angkat tinggi gini. Doa waktu perang angkat tinggi. Doa biasa gini. Nabi kita duduk atas unta dia, berdiri berdoa. Bila tali unta dia jatuh, tangan sebelah angkat, sebelah cari tali unta. Itu dia panggil Yaum Arafah, Yaum Ad-Du'a, hari kita berdoa. Hari berdoa. Jadi waqad kadati syamsu anta'u. Petang Arafah, sahabat-sahabat ni berbincang. Hari Arafah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita puasa. Ingat ni tuan-tuan dan puan-puan yang tak pergi Arafah, berpuasalah pada hari 9 Zulhijjah nanti. Ada orang tanya daripada semalam lagi duk tanya, nak ikut Mekah ke ikut Malaysia? Jawabnya ikut dua-dua. Baru senang. Orang Mekah wukuf, kita puasa. Orang Mekah tak selesai dah, kita puasa lagi esok. Sebab hilang daripada khilaf. Ada orang kata kena ikut Mekah, ada kata kena ikut sini. Kita buat dua-dua, jawabnya confirm, dua-dua dapat. Tak ada orang boleh khilaf lagi. Tak ada orang boleh khilaf. Maka untuk orang haji, sahabat-sahabat ni berbincang, adakah kita puasa hari ni? Nabi SAW puasa ke tidak? Sebab hari ni hari besar. Dekat dah asar dah, dihantarnya semangkuk susu laban, hantar ke Nabi. Dia tak bercakap. Ni orang cerdik, dia tak bercakap. Kalau kita Nabi tengah doa, kita pergi cuma Rasulullah puasa hari. Tak cerdik. Nah, kacau orang tengah ni. Tak, dia bawa susu mangkuk, pergi hala. Nabi sedang berdoa, Nabi ambil, bismillah, minum. Nampak dia tak puasa. Maka di sini para ulama telah buat istimbat bahawa orang yang mengerjakan haji di Arafah tidak sunat mereka berpuasa. Ingat tu. Orang mengerjakan haji tidak sunat berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Orang yang tak pergi haji sunat besar-besar sebab kafarah 2 tahun. Kenapa kita tak mau ikut? Pada waqad kadati syamsu an ta'ub, anak kata ketika matahari hampir terbenam, dekat dah maghrib dah, faqal, Nabi kita bersabda, ya Bilal, Bilal, ansit linnas, suruh orang semua diam. Mana sahabat-sahabat yang tengah duduk bermunajat, tengah doa ni, minta mereka diam sekejap. Faqama Bilal pun bangun. Ansitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semua diam, Rasulullah akan bersabda. Rasulullah akan berucap. Fa ansatan nas. Manusia ni bila dengar Nabi nak berucap, semua diam. Semua diam.
Faqal, Nabi kita bersabda, Ma'syaran nas, wahai sahabat semua yang telah berada di bumi Arafah ini, atani Jibril, Jibril alaihissalam telah datang menemuiku anifan, baru sekejap Jibril datang bawa wahyu. Fa aqra'ani min rabbis salam, dia telah menyampaikan salam daripada Allah. Masya Allah, Allah Ta'ala kirim salam kepada Nabi SAW melalui Jibril. Wa qala, kata Nabi lagi, inna Allah azza wa jalla ghafara li ahli Arafatin, Allah Ta'ala telah memberi keampunan kepada orang yang berada di bumi Arafah pada hari ini. Wa ahlil masy'ar, dan juga orang yang berada di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram di mana? Masy'aril Haram tu di Muzdalifah. Mana lepas pada kita maghrib nanti, kita keluar daripada Arafah pergi ke Masy'aril Haram. Dia panggil Masy'ar tu tempat kerja haji. Tempat kerja haji ada dua. Masy'aril Haram, Muzdalifah. Masy'aril Halal, Arafah. Dia ada dua tempat. Kita kena pergilah. Faqal, Nabi lah kata apa? Allah Ta'ala telah memberi keampunan kepada kamu. Allahu Akbar. Wa dhamina anhum at-tabi'at, dan Allah Ta'ala ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, ya Rabb. Bahagianya orang berada di bumi Arafah. Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada mereka keampunan. Dalam riwayat lain kata, Allah Ta'ala terima kebaikan yang kamu lakukan, Allah Ta'ala maafkan kesalahan kamu. Faqama Umar bin Al-Khattab, Umar pun bangun. Ya Rasulullah, hadza lana khassah, wahai Rasulullah, keampunan ini, kelebihan ini untuk kita yang berada di Arafah ini saja. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar, hadza lakum, kelebihan ini untuk kamu, waliman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah, dan siapa yang datang ke Arafah pada hari 9 Zulhijjah sampai hari kiamat. Kata alhamdulillah. Kita yang tak lagi bercita-cita untuk pergi, orang yang sudah sampai di Arafah, ambillah peluang ketika berada di sana. Jangan duduk lara, leka, main-main lagi, jangan. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, kasura khairullahi wa taba, banyaknya kebaikan, luasnya limpah kurnia Allah yang Allah Ta'ala beri anugerahkan kepada hamba-hambanya yang berada di bumi Arafah. Allahu Akbar. Hadis ini disebut oleh Al-Munziri dalam At-Targhib, Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan juga banyak lagi lah ulama-ulama lain telah meriwayatkannya. Kita kata alhamdulillah. Kata di Muhaqqiq dalam kitab Syarhus Sunnah, dalam Takhrij Zadul Ma'ad, Syekh Arnaud kata isnaduhu sahih. Alhamdulillah. Ada riwayat lain, Nabi kita berfirman, afidhu maghfuran lakum, kamu keluarlah daripada bumi Arafah ini dengan dosa yang telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi kata, ma min yaumin akthar min an yu'tiqallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada mana-mana hari yang Allah Ta'ala bebaskan hambanya dari api neraka lebih daripada hari Arafah. Banyaklah kelebihan Arafah ni, panjang. Tuan-tuan dan puan-puan yang pergi haji, ambillah peluang. Yang tak pergi haji, berdoalah di mana tempat kita berada, semoga Allah Ta'ala sampaikan kita ke Arafah, Allah Ta'ala beri keampunan kepada mereka dan juga kepada kita yang berada di mana saja kita berada. Jadi jangan kata, oh, aku tak pergi Arafah tak dapat keampunan. InsyaAllah rahmat Allah Ta'ala luas. Orang yang berapa dia panggil keampunan khas. Orang yang berada di mana-mana itu adalah merupakan keampunan secara umumnya. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, dilalatul hadis, kisah ini menunjukkan kepada apa? Kisah ini menunjukkan maghfiratullah Ta'ala,
keampunan Allah Ta'ala bagi orang yang berada di bumi Arafah dan diterima hajinya sebagai haji mabrur, dan juga orang yang berada di bumi Arafah maka hajinya diterima, balasannya syurga. Allahumma ij'alna minhum, ya Allah. Allahumma ij'al hajjana hajja mabrurah, ya Allah jadikan haji kami haji mabrur, wa sa'yan mashkur, wa zamban maghfur, dan kita layak untuk menerima anugerah kharaja min zunubihi kayum waladatu umhu. Orang yang mengerjakan haji dengan penuh rukun syaratnya, dia namakan haji mabrur. Dia keluar daripada dosanya sebagaimana bayi keluar daripada perut ibu yang tidak berdosa. Allahu Akbar. Baiklah, minal mawdu'at allati tusar, di antara kisah yang kita nak cerita dalam kisah ini, yang pertama perawi cerita, nama dia Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak bin Wadih Al-Hanzali At-Tamimi, maulahum Abu Abdurrahman Al-Marwazi, salah seorang daripada imam yang besar, rawaan khalqin kathir. Dia telah meriwayatkan hadis daripada ramai ulama, dan murid dia meriwayat daripada dia juga ramai. Kata di Abu Usamah, ma ra'aitu atlaba lil ilmi, aku tak tengok seorang penuntut yang sangat kuat menuntut ilmu lebih daripada Abdullah bin Al-Mubarak. Allahu Akbar. Yu'addu Hamad bin Zaid, seorang tokoh ulama ini guru pada Ibn Mubarak, tetapi dia menghormati murid dia lebih daripada orang lain. Kata di Sinan Al-Qattan, satu hari Ibn Mubarak pergi ziarah guru dia Hamad bin Zaid. Fanazara ilaih, dia pun tengok. Yalah tok guru tengok anak murid. Dia tengok nampak Ibn Mubarak ni orang panggil sungguh, dia semak dia. Dia bertanya dia tak kenal lagi masa tu. Dia kata, min aina anta, awak ni dari mana? Dia kata dari ahli Khurasan, min Maru. Dia kata, awak kenal ke di sana ada seorang yang bernama Abdullah bin Mubarak? Dia tak kenal rupanya. Dalam itu bukan ada gambar tular-tular macam kita ni. Kita ni walaupun tak pernah jumpa tapi kenal ada gambar dia tu. Qala na'am, kenal, kenapa? Kenapa? Dia tanya. Qal ma fa'ala, dia buat apa sekarang? Qala huwa alladhi yukhatibuka, dia yang duk bercakap dengan tuan ni. Allahu Akbar, kejut dia. Fa sallama alaihi wa rahaba bih, maka dia pun tarhib, selamat datang. Rupanya kamu ni orang ni. Itu sifat dia sangat besar. Ibnu Mubarak ni panggil Al-Mujahid Al-Abid. Setahun dia pergi Mekah, setahun lagi dia pergi berjihad. Itu maknanya dia kumpul di antara dua kebaikan. Rawi yang kedua nama dia Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri. Sufyan bin Sa'id Masruq Al-Thawri, Abu Abdullah Al-Kufi. Dia juga telah meriwayatkan daripada guru yang ramai, dan murid dia juga tidak terhingga ramainya. Kata di Syu'bah, Ibnu Uyainah, Abu Asim, Ibnu Ma'in, dan lain-lain lagi ulama hadis mengatakan Sufyanus Thawri Amirul Mu'minin fil hadis. Dia ni dianggap Amirul Mu'minin dalam hadis, dalam bidang hadis. Kata di Duri, aku tengok Yahya bin Ma'in la yuqaddimu ala Sufyan, tidak melebihkan ulama lain mengatasi Sufyan pada zaman dia, tak ada. Dalam bidang fiqhnya, dalam bidang hadisnya, dalam masalah zuhudnya, waraknya, dan semua sekali. Wa kana Sufyan qawwalan bil haqqi, Sufyan ni seorang ulama yang bercakap benar, berani. Satu hari dia tegur khalifah Amir Mu'minin Abu Ja'far Al-Mansur. Kena Ja'far Mansur ni. Dia tegur kawan tu. Abu Ja'far marah. Faharaba minhu, dia pun keluar daripada negeri tu.
supaya dia tak kena tangkap masuk penjara. Tak lama Abu Ja'far Al-Mansur mati. Jadi bila mati, Sufyan meneruskan kerja dia, amar ma'ruf nahi munkar. Mari Khalifah Al-Mahdi ganti Al-Mansur, dia kata siapa dia kat ni? Orang Kelantan kata gedebel sangat ni, duk larang benda munkar, duk tegur ni. Dia mau kata Sufyan tu, dia pun nak tangkap Sufyan pun lari. Jalan pergi ke Basrah, ke Baghdad, ke Mekah, Yaman. Itulah di antara tokoh-tokoh ulama ni, para pelajar sekalian, mereka tidak takut untuk berkata benar. Kita jangan duduk main. Jangan di takut untuk berkata benar. Yang ketiga, Az-Zubair bin Adi Al-Hamadani Al-Yamiyu Abu Adi Al-Kufi Qadi Ar-Ray, nama tempat. Dia telah meriwayat hadis daripada Anas, Abi Wa'il, Ibrahim An-Nakhai dan lain-lain. Meriwayat daripadanya Ismail bin Abi Khalid wa Abu Ishaq As-Sabi'i wa Thawri. Sahabat kan hadis tadi, Ibn Mubarak, Thawri, Az-Zubair bin Adi. Ini dipanggil sanad. Sanad ni kena bersambung, tak boleh main sanad putus-putus. Sanad putus jadi sambung. Pelik dunia hari ni. Kana sahibus sunnah. Maknanya dia ni seorang pejuang untuk menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida lahu ulama'u al-hadis. Ulama hadis kata dia ni seorang yang thiqah dalam riwayat hadis. Mati di Rai tahun 131. Baik, kita pergi kepada pencerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik. Anas bin Malik ni, dengar ni pelajar. Waktu Nabi sampai Madinah, dia kanak-kanak lagi, budak. Mak dia Ummu Sulaim dia kata ya Rasulullah, Anas khadimuka ud'ulah. Anas ni saya nak letak rumah Nabi jadi khadam, khidmat untuk Nabi. Doakan dia. Jadi Nabi kita doa, Allahumma barik lahu, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, berkatilah hidup dia, ramaikan anak dia, banyakkan harta dia. Akhirnya Anas ni ramai anak cucu. Kita elok kita doa macam itulah. Kalau tengok orang baru kahwin, kita doa Allah Ta'ala berkat kepada kamu, ramaikan zuriat, murahkan rezeki. Ni dak. Bila kita kata ramaikan zuriat, tak mahu, tak nak 3 orang je. Apa punya perangai? Awal-awal lagi tak mahu ramai anak, biarnya ramai anak. Allah, Nabi kita doa kepada Anas pun ramai anak dia. Alhamdulillah. Dan Anas ini dikenali dengan nama Nabi suka bergurau dengan Anas. Nabi panggil dia Zal Uzunaini. Budak ada 2 telinga. Apa sebab je budak ada 2 telinga? Anas ni kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat tinggi akhlak dia. Satu hari Nabi suruh Anas pergi buat kerja. Anas pergi ambil apalah, adalah arahannya. Faqultu wallahi la azhab. Rasulullah, saya tak mau pergi. Anas bergurau. Dia akan pergi, tapi dia nak tengok Rasulullah buat apa dengan dia. Ya Rasulullah, saya tak mau pergi. Anas kata, aku nak pergi, cuma nak tengok Nabi. Aku pergi, tepat Nabi suruh pergi tadi. Pergi, sampai tengah jalan, dia tengok budak-budak duk main. Kanak-kanak duk bermain. Yal'abuna fis suq, di pasar. Dia pun masuk join kata. Dia budak. Tiba-tiba Nabi datang, pegang telinga dia, pegang tengkok dia. Anas, dia terkejut tengok, Rasulullah datang sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Unais, tengok Nabi dia gurau. Dia panggil Anas, dia panggil Unais. Ya Unais, azhabta haisu amartuk? Pergi dah tempat aku suruh pergi? Qultu na'am, saya pergi ya Rasulullah. Itu cerita Anas. Anas ni mati pada tahun 93, umur dia 103 tahun. Berkat umur Nabi, panjangkan umur dia, ramaikan anak dia, banyakkan harta dia. Alhamdulillah. Ingat kita ni kalau tengok kawan-kawan kita mari baik-baik, kita doakan yang baik-baik untuk dia. Banyak panjang umur dengan sihat, jangan panjang umur sakit pula menyusah orang lain. Baik, yang kelima, pencerita yang kelima, Bilal. Hak Nabi suruh dia panggil orang.
Siapa dia Bilal? Ingat ni pelajar. Bilal, nama dia Bilal bin Rabah At-Taimiyyu, maulahum al-muazzin. Dia ni muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelaran dia Abu Abdullah. Ada kata Abu Abdurrahman, huwa ibnu Hamamah. Mak dia Ibnu Hamamah. Masuk Islam awal, telah diazab pada jalan Allah begitu dahsyat, dan dia sempat menghadiri peperangan Badar dan semua peperangan yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pergi tinggal di Syam, di Damsyik. Dia telah meriwayatkan hadis daripada Abu Bakar, Umar, Usamah dan lain-lain. Bilal ni seorang sahabat yang begitu menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati di Syam, di Bab Kaisan di Damsyik. Baik, para pelajar sekalian, tamaklah nama orang. Sekarang ni kita nak pergi kepada amalan haji. Isu yang keenam, wa min tartibi amalil hajj. Dengar ni pelajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah akhir bulan Zulqa'dah. Keluar akhir Zulqa'dah. Dia sampai di Mekah 4 Zulhijjah. Tulis. Nabi sampai Mekah bila? 4 Zulhijjah. Maka Nabi kita tawaf dan sa'i. Sahabat-sahabat yang tak bawa hadiyu, tak bawa unta untuk sembelih di Mekah, Nabi suruh tukar daripada haji ifrad kepada tamattu'. Maka yang bawa hadiyu kekal. Mana pada hari yang ke-8 dia panggil hari Tarwiyah. Sebab apa nama Tarwiyah? Dengar ni pelajar. Hari ke-8 haji, nama dia hari Tarwiyah. Hari orang menyediakan air nak pergi ke Mina, ke Arafah dulu, mana ada paip-paip air ni. Maka Nabi kita selepas solat subuh pada pagi 8, Nabi arahkan sahabat yang buka ihram, semua niat haji belakang. Maka semua berniat haji. Mereka berjalan pergi ke Mina pada hari Tarwiyah, hari 8. Nabi duduk di Mina, dia solat zuhur, asar, qasar, tidak jamak. Maghrib biasa 3 rakaat. Sebab maghrib tak boleh qasar. Kau boleh. Isya qasar 2 rakaat. Kemudian subuh pagi esok qasar ke tak? Subuh tu qasar dah kan 2 rakaat tu. Jadi dia solat 5 rakaat. Tidak jamak. Qasar, hak boleh qasar. Pagi 8, pagi 9 barulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mina menuju ke Arafah. Adalah dia panggil jalan dok, jalan ni tak tahu mana jalan lah kita sekarang ni. Kita ikutlah pergi. Jadi kita pergi. Maka bila jemaah haji ni setelah berniat haji, pada waktu itu para jemaah sekalian perbanyakkanlah. Banyakkan apa? Perbanyakkan talbiyah. Kata semua talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ingat. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi kita ketika di Mina kita buat apa? Banyak zikir, banyak bertakbir, banyak berdoa dan bermunajat, sehinggalah pada subuh, selepas subuh pada hari 9, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Arafah. Adakah berada di Mina hari Tarwiyah itu wajib? Tidak, sunnah. Sunnah mengikut tartib perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak pergi, tak berdosa dan tidak menjejaskan haji. Sebab ramai jemaah kita Malaysia ni tak pergi. Dari Mekah, muassasah akan bawa terus ke Arafah. Jadi janganlah bimbang, kita tak pergi. Kalau boleh pergi, alhamdulillah. Kalau tak boleh pergi, kita kata alhamdulillah juga. Sebab itu peraturan yang telah dibuat untuk menyenangkan dia lah, menyenangkan pihak penganjur di sana. Baiklah. Yang ketujuh, pada pagi hari 9 setelah naik matahari, Nabi kita yatawajjahul hajj, para jemaah haji berangkat ke Arafah melalui jalan Dhab.
Jalan Dok ni jalan yang keberapa ni? Dalam buku ni saya tulis mengikut nombor sekarang. Nombor yang kita ada sekarang ni jalan, dia panggil jalan Dok. Jalan Dok. Baiklah. Nabi sallallahu bila sampai di apa ni? Sampai di Arafah, dia tak masuk ke Arafah terus, dia duduk di sempadan. Nama dia Batni Uranah. Batni Uranah. Kata di Muhammad bin Abi Bakar As-Saqafi, dia tanya Anas, Anas, wahuma ghadiyan min Mina ila Arafah. Dalam perjalanan nak pergi ke Arafah, lepas pada tu dah lah. Dia kata, kaifa kuntum tasna'un? Apakah amalan yang kamu lakukan pada hari ini ketika kamu keluar bersama dengan Nabi sallallahu pergi haji dulu? Apa kamu buat? Hari 8 tu, hari 9. Faqala kana yuhillu minnal muhillu. Macam-macam dia punya ihlal. Ada orang niat haji, ada niat umrah. Itu dia panggil haji, kan banyak 3 jenis. Maka tak ada siapa yang mengingkari siapa. Tak kata, buat haji, oh ni buat umrah. Ikut. Mana siapa nak buat haji tamattu', dia niat umrah. Siapa nak buat haji ifrad, dia niat haji. Siapa dia nak haji qiran, dia niat dua-dua. Saja aku mengerjakan haji dan umrah. Panjang pula cerita dia nya. Tuan-tuan kena tengok dalam kitab haji lah. Ada yang bertakbir, ada yang tidak yang bertalbiyah. Jadi semua tu luas. Kita boleh buat pada hari itu, boleh buat. Jadi kita perbagaikanlah, takbir, talbiyah, tasbih, tahlil, semua kita boleh buat. Maka bila kita sampai di Arafah, kita duduk di Namirah ataupun dipanggil Batni Uranah. Kalau boleh kita mandi kat situ dulu. Jadi sekarang ni para jemaah haji tak boleh nak pergi dah situ, jauh. Jadi kita pergi terus ke kemah kita, di mana tempat kemah yang diperuntukkan kepada kita, maka kita duduk situ. Jadi eloknya sebelum zuhur kita mandi dulu, kalau boleh mandilah. Mandi untuk berwukuf. Pagi tu berehat di Arafah, jangan duduk banyak-banyak program. Setengah travel ni pagi Arafah tu macam-macam program dia buat. Lepas zuhur waktu wukuf, tidur jemaah dia. Alah. Kita bagi motivasi awal-awal, para jemaah pagi Arafah ambil rehat, solat duha, kemudian rehat, dia panggil qailulah, untuk kita pecut ibadat kita bila selepas solat zuhur nanti sampai ke maghrib. Jadi yang ke-8, wukuf di Arafah ini satu rukun haji yang besar, kerana Nabi SAW bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu pergi ke Arafah. Hadis ini rawah Ahmad dan lain-lain. Siapa dia waktu yang paling apa? Yang paling mustajab, yang paling orang panggil kemuncak dianya, bermula zuhur sampai maghrib. Tapi kalau kita tak sempat, kita baru sampai Mekah, boleh lagi kita pergi wukuf sampai ke subuh esok, subuh hari raya, dibenarkan. Tapi untuk orang yang pilihan, maka kita kena pergi zuhur sampai maghrib. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, berdiri, bukan syarat. Kalau kita mampu bangunlah. Kalau tak mampu duduk pun tak apa. Yang pentingnya kita berada di bumi Arafah pada saat itu. Ana buat kira-kira, para pelajar ni tulis, bakar-bakar haji dan hajah ni tulis, waktu zuhur sampai maghrib lebih kurang 5 jam ataupun 6 jam. 1 jam berapa minit? 60 minit. 6 kali 6 berapa? 36. Maknanya kita ada 360 minit. Lama ke sikit? Kejap je tu. 60 minit. 360. Maknanya 300 lebih tu, asalnya kita dah wukuf, kita dah solat lagi, khutbah Arafah lagi. Tinggal lagi 300 minit. Adik tuan-tuan dan puan-puan, ambil 300 minit ini sekarang, sebelum kita pergi Arafah tu kita dah buat dah. Kita ada buku zikir, contohnya buku doa. Kita pun tulis apa benda permohonan yang kita nak minta di Arafah. Kita tulis bagi minit yang awal, kita doa untuk kita sendiri. Minit yang kedua, silang doa. Suami doa untuk kebaikan isteri, isteri doa untuk kebaikan suami. Biar baik-baik.
Kemudian doa untuk mak ayah kita. Yang hidup, cara hidup. Yang mati, cara mati. Kemudian doalah untuk anak-anak, jangan lupa. Sebut nama anak seorang-seorang. Anak nombor 1, baik, kuat solat, tapi minta duit merah mata. Ada juga perangai lagu tu. Anak nombor 2, minta duit mudah, terus tutup aurat, lari. Tak boleh. Jadi kita mengadu pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian doa yang dipesan oleh kawan-kawan. Jadi insya-Allah 300 minit ini cukup masa kita guna sepenuhnya, sebab hari itu adalah merupakan hari yang cukup besar para jemaah sekalian, hari yang Allah Ta'ala beri anugerah kepada besar. Terdapat beberapa hadis yang menyebut tentang kelebihan hari Arafah, kelebihan yang berada di Arafah. Di antaranya, tanda ni pelajar, hadis saya baca tadi, iaitulah hari yang paling ramai sekali Allah SWT merdekakan hambanya daripada api neraka. Satu. Yang kedua, annahu afdalu yaumin indallah, hari yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala dalam setahun, hari Arafah. Yang ketiga, yubahillahu fi bi'alil ardi, Allah Ta'ala berbangga ahli bumi yang berada di Arafah ni kepada penduduk langit. Allah Ta'ala bangga kepada siapa? Penduduk langit. Dalam hadis Nabi kita bersebut, summa yubahi bihimul malaikah, Allah Ta'ala berbangga, hei malaikat, mu tengok hamba aku berada di bumi Arafah, ma arada haula, mereka nak apa sekarang? Allahu Akbar. Sudah tentu kita kata mereka nak keampunan Allah, mereka nak keampunan Allah. Yang keempat, Allah Ta'ala ampunkan kesalahan-kesalahan kita. Ulama berbeza pandangan tentang apa dosa yang diampunkan itu. Kita bincang sekejap lagi. Yang kelima, Allah Ta'ala mustajakkan doa pada hari tersebut. Allah Ta'ala mustajakkan doa. Yang keenam, yushaffa'al muhsin. Dalam hadis Nabi kata Allah Ta'ala ampunkan doa kepada orang yang berdoa pada hari ini dan kepada orang yang mereka minta doa untuk orang itu. Sebab itu bila orang nak pergi haji, jangan duduk sibuk kirim kopiah lah, kirim tasbih lah, kirim tu kirim ni lah. Kita kirim, ya saudara yang nak pergi haji, jangan lupa masukkan nama saya dalam doa Tuhan. Itu yang paling besar sekali. Sebabnya Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada orang yang berada di Arafah dan kepada orang yang diminta ampun oleh orang yang berada di bumi Arafah. Allahu Akbar. Besar kelebihan. Yang seterusnya, syaitan hina pada hari Arafah. Hina syaitan pada hari itu. Sebab apa? Sebab dia tengok ramainya hamba Allah Ta'ala yang dibebaskan daripada api neraka syaitan. Dan Nabi ajar dalam hadis, sebaik-baik doa pada hari Arafah. Sebaik-baik apa yang aku ucapkan. Dan Nabi-Nabi belum pada aku ucap, satu yang Nabi kita ajar. Apa dia? Kata semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu je doa. Nabi kata sebaik-baik doa hari Arafah. Sebaik-baik ucapan aku dan Nabi-Nabi belum pada aku ucap, inilah doa. Allahu Akbar. Habis, ya Nabi berdoa sampai gelak tu mana? Tak ada riwayat. Ana duk kaji tengok, teliti. Kenapa tidak dimaklumkan kepada kita apa yang dibaca, apa yang diucap oleh Nabi SAW di Arafah dan juga waktu tawaf? Maka anda boleh ambil kesimpulan bahawa Nabi nak suruh kita berdoa, bukan sekadar membaca doa. Tanda ni para jemaah haji, Nabi kita nak suruh kita berdoa, bukan sekadar membaca doa. Maknanya kita minta apa yang kita nak lah. Kalau baca doa, mungkin tak sampai hajat. Sebab tu anak keluar sebuah buku panduan format doa di Arafah, supaya dengan bahasa Melayu, bahasa Malaysia, supaya tuan-tuan dan puan-puan bakal haji ambil buku ni, kemudian tanda sampai di tempat yang poin tertentu, kita masuk nama kita, isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita.
doa lagi. Siapa dia nak dapat buku ni boleh minta dengan admin. Orang pergi haji lah, yang tak pergi haji tunggu pergi haji pula, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita ringkaskan cerita Arafah ni hari yang besar, yang ke-10. Terdapat dalam hadis di antara kelebihan Arafah tu Allah Ta'ala ampunkan yaghfiru at-tabi'at. Tabi'at ni mana segala dosa-dosa. Adakah dosa lain, dosa kita dengan orang dimaafkan juga? Kalau dosa dengan Allah, na'am. Dosa-dosa kita dengan orang dimaafkan juga. Ini para ulama hadis ada sedikit perbincangan. Yang pertama dia kata, asalnya orang nak pergi haji tu dengan harta yang halal, nafkah yang halal, dia sudah berazam untuk bertaubat, dia telah menghantar balik hak-hak orang, sepatutnya begitu. Dia minta maaf dengan orang, baru dia pergi haji. Sebab itulah Allah kata, Nabi kata, Allah Ta'ala ampun semua dosa-dosa kamu. Hak tinggal lagi sikit-sikit tu. Dalam satu syair, tulis kata-kata menarik syair. Iza hajajta bi ambimalin fihi suh. Siapa dia pergi haji dengan harta yang tidak halal, fama hajjat walakin hajjatil iru. Yang hajinya bukan dia pergi haji, tapi unta dia pergi haji sebab harta dia tidak halal. Maksud yang kedua, orang haji ni ada dosa dengan orang, tapi dia tak sempat nak minta maaf. Fallahu kafilun bihaza. Dalam hadis Nabi kata Allah Ta'ala jamin untuk memberi keampunan, supaya orang ni kalau tak sempat pun waktu di Arafah dia kena berjanji dengan Allah. Ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rahim, aku berjanji aku bertobat pada hari ini. Zaman kita ni ada SMS, ada WhatsApp. Apa salahnya kalau tak sempat kita nak taubat, nak minta maaf waktu di Malaysia, kita sampai sana kita boleh telefon, kita boleh WhatsApp, boleh minta maaf, aku nak pergi Arafah dan ni minta maaf, minta ampun, hutang aku denganmu tak aku akan bayar. Saya jamin lepas balik haji ni insya-Allah saya selesaikan. Maka di sini kita minta supaya dia halalkan kita. Dua. Yang ketiga, dia juga kena ada usaha untuk bertobat. Allah Ta'ala Maha Kaya untuk menerima taubat hambanya, tapi jangan bermudah-mudah. Yang kata tak apa, alah kita buat dosa banyak pun kita pergi Mekah kak, pakar Allah Ta'ala maafkan. Tidak semudah itu para jemaah sekalian. Kena ada syarat-syarat dia untuk meraih Allah Ta'ala menghapuskan segala dosa kita. Maknanya kalau yang sempat kita taubat sekarang. Yang tak sempat kita berjanji dengan Allah di bumi Arafah bahawa ya Allah ya Karim, aku berjanji akaun aku dalam bank riba akan ditukar, insurans semua tak ada takaful akan ditukar, apa benda lagi, hutang-hutang orang akan dibayar, kita berjanji. Maka ketika itu dengan aku janji, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, di antara kelebihan laginya, Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita yang berada di Arafah dan orang-orang yang diminta ampun oleh para jemaah haji kepada orang itu. Maka para jemaah haji bermurah hatilah untuk meminta keampunan kepada sahabat-sahabat, terutama sekali keluarga kita lah, keluarga kita, adik-beradik kita dan para sahabat sekalian. Minta ampunkan dosaku, dua ibu bapaku, anak-anak keluargaku dan sahabat-sahabat yang berpesan kepadaku. Wa minal muslimina wal muslimat. Umum kita umumkan semua sekali. Insya-Allah mudah-mudahan kita selamat. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kisah kita yang ke-134, iaitulah kelebihan bumi Arafah yang telah kita cerita kepada para jemaah sekalian. Insya-Allah kita akan sambung lagi siri yang ke-135 dalam kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.